Baik, seterusnya bagi membawa perkembangan berita di Bumi Kenyalang, Bu Mawin di RTM Kuching telah pun bersedia. Silakan Bu Mawin. Baik, terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning. Berikutan terdapat beberapa kawasan dijangka berlaku hujan lebat berlarutan sehingga Jumaat ini dan berpotensi berlaku bencana banjir. Kawasan-kawasan terbabit ialah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Serikeh, Sibu, Mukah dan Bintulu. Sehubungan itu adalah dinasihatkan supaya Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana peringkat negeri atau daerah diaktifkan serta meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana yang bakal berlaku. Pihak jawatan kuasa tersebut juga diminta untuk memastikan setiap pusat pemindahan dilengkapi dengan keperluan asas dan pos kawalan tempat kejadian bagi memastikan segala aset pengoperasian mencukupi serta berada di dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk digunakan. Bilik Gerakan Banjir Bahagian Miri dibuka hari ini sebagai persediaan bagi menghadapi banjir. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri, Lau Po Kiong, dalam satu kenyataan berkata, ini berikutan hujan lebat di beberapa bahagian di kawasan tersebut. Lau berkata antara kawasan yang kerap menerima hujan dan paras air sungai agak tinggi ialah daerah Telang Usan, daerah Marudi, daerah Subis, daerah Beluru dan daerah Mulu dengan kesemua kawasan terbabit berada pada tahap berjaga-jaga. Sementara itu, daerah Miri masih pada tahap selamat. Menurut Lau, setakat ini semua kawasan masih terkawal manakala aktiviti harian masih berjalan seperti biasa kerana belum ada yang terputus hubungan. Untuk bekalan makanan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah pun membuat persediaan dengan menghantar bekalan makanan pada awal November lepas di kesemua pangkalan hadapan bagi mengelakkan bekalan makanan terputus. Sementara itu, 3 buah klinik kesihatan di bahagian Miri terjejas akibat banjir. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Meja Pertahanan Awam Ismail Mahidin dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa klinik-klinik tersebut masih beroperasi seperti biasa. Menurut Ismail, klinik terbabit ialah Klinik Kesihatan Long Bemang, Klinik Kesihatan Ulu Teru dan Klinik Kesihatan Long Teru. Laluan ke klinik terbabit hanya dapat diakses menggunakan kenderaan pacuan 4 roda, bot dan berjalan kaki. Dalam perkembangan sama, 3 buah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan SK Bong, SK Long Panai dan SK Long Bemang di Baram juga terjejas akibat banjir sedalam 0.5 hingga 1 meter. Namun sekolah berkenaan tidak beroperasi kerana cuti akhir tahun. Sementara itu, paras air di lembangan Sungai Balingian dilaporkan pada status amaran setakat pukul 11 pagi tadi. 2 lagi lembangan sungai iaitu Oya dan Baram mencatat status waspada. Data pada laman sesawang Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan aras air di stesen Nanga Lemai B ialah 3.20 meter melepasi aras amaran iaitu 3.10 meter. Manakala data pada stesen Tamin dan stesen Long Teru pula masing-masing ialah 7.16 meter dan 6.05 meter melepasi paras waspada. Penghuni di sekitar kawasan tersebut dikhendaki sentiasa berjaga-jaga. Peruntukan bekalan minyak diesel yang diagihkan melalui Persatuan Nelayan Negeri Sarawak Penesa berjalan dengan lancar. Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Jamaluddin Othman memberitahu ia diagihkan melalui Persatuan-Persatuan Nelayan yang telah memiliki permit untuk perniagaan runcit dan disalurkan kepada golongan nelayan. Jamaluddin Othman berkata, setakat ini bekalan tersebut disalurkan kepada golongan nelayan tanpa sebarang masalah. So setakat ini bekalan berjalan dengan lancar. 6 juta telah diagihkan melalui persatuan-persatuan nelayan yang telah mempunyai permit untuk berniaga runcit dan disalurkan kepada semua nelayan tanpa ada masalah setakat ini.
Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas merasmikan majlis penutupan Team Building Penesa 2019 di Santubong, Kuching. Jamaluddin menambah, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 60 juta liter diesel sebulan untuk diagihkan kepada kira-kira 50,000 pengguna minyak diesel, manakala 6 juta liter diesel disalurkan kepada pengguna di negeri ini. Pada majlis itu, beliau turut melancarkan laman sesawang Penesa yang bertujuan menyalurkan informasi dengan lebih tepat dan cepat. Pengurus Besar Penesa, Hakina Amir dalam ucapan berkata, usaha berkenaan seiring dengan transformasi era digital kini yang membolehkan Penesa mempromosikan projek yang dijalankan serta produk-produk yang diketengahkan dengan mudah. Selain itu, ia juga menjadi platform rujukan berkaitan peluang-peluang pekerjaan. Seramai 21 kaki tangan Penesa dan 10 kaki tangan PNK menyertai program ini yang bermulai Senin lepas. Pejabat awam di negeri ini disaran supaya terus menerapkan budaya integriti dalam usaha mencapai sifar rasuah, penyelewengan serta salah guna kuasa. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan mencapai takbir urus yang baik serta bertaraf dunia. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu beliau berpuas hati dengan integriti yang dipamerkan dengan menempatkan pegawai-pegawai integriti yang bertauliah di setiap kementerian dan jabatan. Katanya, usaha itu tidak akan berjaya jika kaki tangan awam di negeri ini tidak menghindarkan diri daripada terlibat dalam gejala yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada sistem penyampaian perkhidmatan awam. Ketua Menteri berucap demikian pada majlis perasmian Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak di Kuching. Pada majlis berkenaan, Datuk Patinggi Abang Johari turut mengumumkan bantuan khas RM500 kepada 94,971 kaki tangan awam persekutuan yang berkhidmat di negeri ini dan akan dibayar Jun tahun depan. Dan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail. Baik, terima kasih Bu Mawin untuk perkembangan yang dibawakan dari RTM Kuching Sarawak.